Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey pelajar, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem dan struktur bumi di mana kita akan membincangkan tentang kitar air dan lapisan bumi, dan yang kedua ialah bahan bumi. Baiklah, kita akan mulakan dengan kitar air. Okey, apabila saya sebut tentang kitar, ia adalah satu kitaran yang berterusan. Dalam kitar air ini bermaksud air daripada permukaan bumi akan pergi ke udara dan dikembalikan ke permukaan bumi. Di mana proses ini untuk menjamin keseimbangan air di bumi. Lautan mengandungi air yang banyak, iaitu 96.5% daripada air di permukaan bumi terdapat di lautan. Okay, jika kita lihat di sini, air laut mengalami penyejatan dan naik ke udara, di mana berlakunya proses kondensasi membentuk awan. Apabila awan itu telah berat, dia turun sebagai hujan. Di mana hujan ini akan masuk ke bawah tanah dan juga ke sungai. Dan dari sungai dia akan mengalir semula ke lautan. Okay, proses ini dinamakan kitaran air. Selain daripada penyejatan, ada juga proses transpirasi yang akan memindahkan air dari permukaan bumi ke udara dan seterusnya menjadi air hujan dan turun balik ke permukaan bumi. Okey, seterusnya kita akan pergi lihat pada lapisan bumi. Bumi boleh dibahagikan kepada beberapa lapisan mengikut sifat fizikalnya, iaitu kerak, mantle dan teras. Teras pula ada dua, iaitu teras luar dan teras dalam. Lapisan mantle terdiri daripada litosfera, asthenosfera dan juga mesosfera. Okay, mari kita lihat keratan rentas bumi. Bahagian luar dikenali sebagai kerak bumi. Kemudian bahagian kedua ialah mantle, teras luar, dan bahagian yang paling panas sekali ialah teras dalam. Okay. Lapisan mantle terdiri daripada litosfera, asthenosfera dan juga mesosfera. Okay, bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Di antara sekian banyak planet, Bumi merupakan satu-satunya planet yang sesuai didiami oleh semua hidupan. Ini atas beberapa faktor. Yang pertama ialah kedudukan bumi yang tidak terlalu jauh daripada matahari menyebabkan suhu bumi tidak terlalu panas atau terlalu sejuk. Untuk planet-planet yang berdekatan dengan matahari, suhunya adalah sangat panas. Manakala yang jauh daripada matahari, suhunya adalah sangat sejuk. Selain daripada itu, atmosfera bumi mengandungi gas-gas yang diperlukan oleh hidupan, terutamanya gas oksigen untuk respirasi dan gas karbon dioksida untuk fotosintesis. Bumi mempunyai cuaca yang sesuai untuk hidupan. Bumi mempunyai air yang diperlukan untuk proses hidup. Dan bumi menerima cahaya matahari lebih kerap dalam masa putaran 24 jam bumi. Seterusnya, kita pergi pula ke subtopik 9.2 iaitu bahan bumi. Dalam subtopik ini, anda akan mempelajari berkaitan dengan jenis dan ciri batuan. Kita dapat 3 jenis batuan, iaitu yang pertama ialah igneous, yang kedua sediment, yang ketiga ialah metamorphic. Batuan igneous terbentuk disebabkan oleh penyejukan, pembekuan dan penyejukan magma atau lava. Batuan sediment terhasil disebabkan oleh mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan angin. Seterusnya, batuan metamorphic ini terbentuk daripada batuan igneous atau sediment yang terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi.
Okey, batuan igneous ini mempunyai pelbagai jenis bahan mineral. Dalam batuan igneous ni tidak mengandungi fosil. Fosil ialah organisma hidup yang mati dan mereput sekian lama tahun dahulu. Okey, untuk batuan sedimen, dia berlapis-lapis. Dia mempunyai lapisan yang banyak dan dia juga ada fosil. Okey, dalam batuan ni ada fosil. Okey, dan yang ketiga iaitu batuan metamorfik. Batuan ini sangat keras. Biasanya dia lebih keras daripada batuan yang asal, batuan yang membentuknya. Dia lebih keras dan warna dia bergantung kepada jenis kandungan mineral yang ada di dalam batu tersebut. Jadi awak kena ingat dia 3 batu: igneous, sedimen, metamorfik. Dan batu yang lebih keras ialah batu metamorfik. Yang ada fosil ialah sedimen. Okay, kita tengok pula kitar batuan. Bagaimana batuan tu terbentuk. Macam mana ketiga-tiga batuan tadi terbentuk. Okay, ya. Sebelum ni kita ada tengok slide berkaitan dengan lapisan bumi. Di mana kita ada kerak bumi, ada mantle, teras bumi. Ya. Okey, jadi penyejukan dan pembekuan magma dalam kerak bumi, magma yang keluar pergi pada kerak bumi, dia akan menyejuk dan membeku, dia menghasilkan batuan igneous. Okey. Kemudian proses-proses seperti luluh hawa dan hakisan serta kesan cuaca dan iklim, panas dan sejuk yang berlaku di sekeliling kita ni menyebabkan batuan igneous itu pecah dan terurai menghasilkan pasir, kelodak dan lumpur. Jadi pasir, kelodak dan lumpur itu sebenarnya ialah kesan daripada proses-proses alam semula jadi ke atas batuan igneous. Kemudian pemadatan, penyimenan dan tekanan menghasilkan batuan sedimen. Okey, ni batuan yang kedua ya. Jadi berlakunya pemadatan, penyimenan dan tekanan ke atas pasir, kelodak dan lumpur tadi akibat batuan igneous yang mengalami proses luluh hawa menyebabkan terbentuk pula batuan sedimen seperti batu pasir dan batu konglomerat. Batuan sedimen terbenam semakin dalam di dalam kerak bumi dan mengalami tindak balas kimia, tekanan dan haba yang tinggi lalu menghasilkan batuan metamorfik. Itu sebab batuan metamorfik lebih keras berbanding dengan batuan sedimen atau batuan igneous yang membentuknya kerana dia telah mengalami tindak balas kimia, tekanan dan haba yang tinggi. Jadi kita tidak tengok dekat grafik ni macam mana kitaran batuan tu tersebut ya. Bermula dengan magma, pergi pada batuan igneous, mengalami luluh hawa dan hakisan, lalu membentuk pasir, kelodak dan lumpur. Pemadatan, penyimenan dan tekanan yang menghasilkan batuan sedimen. Tindak balas kimia, tekanan dan haba yang tinggi menghasilkan batuan metamorfik. Okey.